Serangan Moro di Malaysia ialah siri serangan oleh Moro dari selatan Filipina ke Malaysia Timur sejak zaman penjajahan British. Ramai penduduk awam telah terkorban atau menderita dalam kejadian ini, menyebabkan peningkatan dalam sentimen anti-Filipino dalam kalangan orang asli Sabah, terutamanya berikutan serangan besar pada tahun 1985, 2000 dan 2013. Ia telah menjadi sebahagian daripada budaya Kesultanan Sulu melibatkan diri dalam kegiatan lanun. Ketika ekspedisi oleh British HMS Dido pada tahun 1846, Kapten Henry Keppel juga menyatakan, lanun paling terdesak dan aktif seluruh kepulauan India ialah suku kaum daripada kumpulan Sulu kepulauan berhampiran dengan pantai utara Borneo. Kapten Henry Keppel. Kepulauan Sulu dikenali dengan pasar hamba hebatnya, dengan orang pulau mereka kerap menyerang Pulau Borneo untuk mencari hamba. Pada tahun 1910, Hindia Timur Belanda jiran di Kepulauan Celebes telah diserang oleh 7 lanun Moro yang telah menyeberang dari selatan Filipina. 2 pedagang Belanda telah terbunuh ketika kejadian itu. Laporan seterusnya daripada kerajaan British di Borneo Utara melaporkan bahawa Moro Joloano melakukan keganasan terhadap penduduk Borneo Utara, merompak bandar-bandar kecil dan membunuh orang tempatan. Walaupun pihak British telah melakukan pelbagai cara untuk memerangi lanun, sebuah pejabat syarikat British kemudian telah diserbu oleh 12 lanun Moro di Kalabakan pada bulan Julai 1958. Satu serbuan serius juga telah dilakukan di bandar berhampiran sempurna pada 29 Mac 1954. Pada tahun terakhir pemerintahan British di Borneo Utara, kedua-dua pelaut dan penempatan pantai mengalami banyak serangan lanun yang dipercayai berpangkalan di Tawi-Tawi. Antara tahun 1959 dan 1962, terdapat 232 serangan lanun telah direkodkan oleh pihak berkuasa British di Borneo Utara, namun ini dianggap tidak tepat kerana terdapat serangan yang tidak dilaporkan oleh pihak British. Gubernur British North Borneo pada masa itu, Roland Turnbull pernah berikrar kepada pangkalan British di United Kingdom untuk menyediakannya dengan keselamatan daripada tentera laut diraja British dan tentera udara diraja British, namun mereka tidak memberikan bantuan sehinggalah syarikat media British, Daily Telegraph menghiasi laporan itu dengan berat sebelah anti-Indonesia yang sudah hampir dengan era konfrontasi. Borneo British telah selama bertahun-tahun telah tertakluk kepada serangan daripada lanun dari Filipina dan Indonesia, the media claim. Penghijrahan wilayah yang berlaku dalam Asia Tenggara bukan suatu fenomena yang terhad dengan keadaan semasa. Hubungan sosial dan budaya antara Sabah, bahagian selatan Filipina dan wilayah Indonesia Kalimantan Utara telah wujud sejak berabad-abad yang lalu. Tradisi lintasan sempadan dari Kepulauan Sulu Filipina ke Sabah bermula dari lewat abad ke-16. Gelombang pertama penghijrahan ini dikaitkan dengan penjajah Sepanyol yang mula menjajah ke arah selatan, ke arah wilayah Pulau Sulu dan Tawi-Tawi dari Manila, yang merupakan pusat pentadbiran Sepanyol pada masa itu. Perjuangan untuk menguasai sesama kaum dan Sepanyol di rantau Filipina Selatan membawa kepada peningkatan pelarian kumpulan etnik Moro Filipina ke Sabah, yang kebanyakannya merupakan orang Suluk dan orang Bajau. Kedatangan pendatang tanpa izin pertama di Sabah pada tahun 1960-an dikatakan mempunyai kaitan, kemudian Presiden Filipina Ferdinand Marcos dan tuntutannya terhadap rantau Borneo Utara untuk negaranya. Pada masa yang sama, orang Suluk dari Filipina Selatan, Mustafa Harun telah menjadi Ketua Menteri Sabah yang ketiga. Ketika tempoh pejabatnya dari tahun 1967 hingga 1975, beliau dipercayai telah menggalakkan perpindahan ramai orang Suluk ke utara Borneo untuk mewujudkan masyarakat Islam yang kuat yang diwakili oleh Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO). Penghijrahan tinggi ke Sabah secara tiba-tiba dijelaskan oleh niat individu ahli politik yang cuba untuk mencapai matlamat politik dan peribadi mereka. Faktor tambahan yang membawa kepada penghijrahan yang tinggi adalah disebabkan oleh ketidakstabilan di Filipina pada tahun 1977 menyebabkan Sabah dilanda masalah ekonomi yang teruk. Serangan tentera Filipina terhadap anti-puak Marcos di Sulu dan di Pulau Mindanao telah menyebabkan banyak infrastruktur musnah, memaksa kira-kira 100,000 Moro di selatan Filipina melarikan diri ke Sabah. Sementara itu, mereka yang tidak meninggalkan Kepulauan Filipina telah terlibat dalam aktiviti jenayah seperti penyeludupan dan rompakan bersenjata. Sehingga hari ini, bilangan pendatang asing tanpa izin Moro telah sampai ke bandar-bandar Sabah seperti Kota Kinabalu, Kinarut, Lahad Datu, Sandakan, Sempurna, Tawau dan Telipok. Selain itu, jurang ekonomi antara selatan Filipina dan Sabah menjadi penyebab utama kebanyakan pendatang asing Moro haram menyelinap masuk ke dalam negeri. Beberapa orang Moro masih memandang bahagian timur Sabah adalah sebahagian daripada Filipina dan merasakan bahawa mereka boleh masuk ke Sabah kerana ia mempunyai keistimewaan sejarah atau hak-hak mereka. Pada tahun 2014, Pegawai Perisikan Penyelarasan Keselamatan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (Eskom) Hashim Justin telah menuduh pihak berkuasa tempatan atas rasuah, pengeluaran kad pengenalan secara haram dan kepada pihak berkuasa tempatan yang tidak mengambil tindakan untuk memerangi jajahan setinggan di hadapan mereka.
Hal ini telah menyumbang kepada peningkatan jumlah pendatang asing tanpa izin di Sabah. Beliau menyatakan tentang budaya pendatang ini. Walaupun orang asing ini tinggal di Sabah, kesetiaan mereka kepada Filipina tidak pernah terpengaruh dan membawa jenayah seperti dadah, penyeludupan dan lanun. Rakyat Filipina dari rantau ini juga pendendam dan pemarah, di mana pertikaian sering menyebabkan penembakan dan berakhir dalam pertelingkahan berdarah. Sebuah budaya mereka panggil rido dijadikan sebagai tebusan. 10 daripada pelancong berasal dari Eropah dan Timur Tengah, manakala 11 yang lain ialah pekerja resort Malaysia. Semua tebusan kemudiannya diselamatkan oleh pasukan keselamatan Filipina di Jolo, Sulu. Pada tahun 2003, 6 orang asing telah diculik oleh 10 lanun Moro. Pada tahun 2004, 2 orang Sarawak dan seorang warga Indonesia telah diculik oleh kumpulan Abu Sayyaf. Pada tahun 2005, 5 orang Filipina menculik 3 anak kapal Indonesia Syarikat Perdagangan Berpangkalan Sandakan berhampiran Pulau Mata King luar sempurna. Pada tahun 2010, seorang anak kapal nelayan telah ditangkap oleh lelaki bersenjata Filipina apabila bot mereka tersesat ke dalam perairan Filipina berhampiran Pulau Boan. Semua kru kemudiannya dibebaskan tanpa sebarang wang tebusan dibayar. Juga pada tahun yang sama, pengurus dan penyelia rumpai laut telah diculik oleh 4 orang Filipina bersenjata di Pulau Sebangkat. Kedua-dua mangsa telah dibebaskan 11 bulan kemudian. Pada tahun 2011, 10 orang Filipina bersenjata telah menculik seorang ahli perniagaan Malaysia. Pada 11 Februari 2013, sekumpulan kira-kira 100 hingga 200 individu, beberapa daripada mereka bersenjata, tiba dengan bot di Lahad Datu, Sabah dari Pulau Simunul, Tawi-Tawi di selatan Filipina. Mereka telah dihantar oleh Jamalul Kiram III, salah seorang daripada pihak yang menuntut untuk takhta Kesultanan Sulu. Matlamat mereka adalah untuk menegaskan tuntutan wilayah yang tidak dapat diselesaikan kepada Borneo Utara. Ketika krisis pencerobohan itu, 68 daripada pengikutnya telah dibunuh, termasuk 2 orang awam dan 10 anggota tentera Malaysia. Pada bulan November 2013, militan Abu Sayyaf yang disyaki telah membunuh seorang rakyat Taiwan di Pulau Pom-Pom dan membebaskan isterinya sebulan kemudian di selatan Filipina. Pada bulan Januari 2014, satu percubaan pencerobohan lanjut oleh unsur-unsur asing di Sabah telah pun disekat oleh pasukan keselamatan Malaysia. Pada 2 April 2014, seorang pelancong rakyat Cina dan Filipina telah diculik luar Singamata Adventures Reef and Resort, Sempurna. 2 bulan kemudian, mereka telah diselamatkan oleh pasukan keselamatan Malaysia dan Filipina. Pada 6 Mei 2014, penculikan lain yang melibatkan seorang rakyat Cina berlaku di Silam, berdekatan kawasan Lahad Datu di Sabah. Dia kemudian dibebaskan pada 10 Julai. Pada 16 Jun, seorang pembiak baka ikan dan seorang pekerja Filipina diculik luar Kunak. Pengurus ladang ikan itu dibebaskan pada 13 Disember dengan bantuan 2 perunding Filipina, dengan salah seorang daripada mereka ialah seorang pemimpin Barisan Pembebasan Kebangsaan Moro. Pada 12 Julai, seorang anggota polis telah ditembak mati dan seorang lagi anggota polis marin telah diculik di Mabul Water Bungalows Resort, Pulau Mabul. Pada bulan Oktober 2014, 2 nelayan Vietnam yang bekerja untuk majikan Melayu telah ditembak oleh lanun Filipina. Kesemua mereka kemudiannya telah diselamatkan oleh pasukan keselamatan Malaysia dan dihantar ke Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu, Sabah. Taktik mereka berbeza mengikut kumpulan masing-masing. Pada dasarnya, Moro akan menyerang dan melarikan diri ke kawasan Filipina atau mana-mana kepulauan berdekatan apabila aktiviti mereka telah dikesan oleh pasukan keselamatan. Pada hari ini, mereka biasanya akan mencuri enjin bot, makanan dan bahan-bahan berguna yang lain seperti televisyen dan sebuah penyahkot astro. Dalam kes tertentu, orang Moro juga akan menyerang bandar, membunuh penduduk awam yang tidak bersalah dan menculik seperti mana yang dibuktikan pada serangan Lahad Datu dan Sempurna. Pendatang asing tanpa izin dari Filipina memainkan peranan penting dalam membantu mereka untuk memberikan maklumat mengenai sasaran mereka. Sejak zaman penjajahan British, pihak British telah mengalami beberapa serangan yang ngeri. Hal ini menyebabkan pengerahan tentera Henry Keppel dan James Brooke pada tahun 1846 untuk mencari sebarang sarang lanun di Borneo Utara. Selepas satu peperangan yang panjang, sarang lanun terakhir di Tunku, Lahad Datu telah dimusnahkan oleh British. Pencerobohan terbaharu pada tahun 2013 membuatkan kerajaan Malaysia menubuhkan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah ESKOM, Zon Keselamatan Pantai Timur Sabah SZON dan mengeluarkan pelaburan aset yang besar untuk Sabah. Selain daripada serangan lanun Moro dan Abu Sayyaf, kerajaan Malaysia telah membuat keputusan untuk mengenakan perintah berkurung di perairan timur Sabah dan mula menggunakan teknologi radar untuk mengesan sebarang aktiviti mencurigakan pada setiap penempatan kecil di sepanjang pantai timur. Bekas Ketua Menteri Sabah, Haris Saleh pernah memanggil Kerajaan Persekutuan untuk menimbang semula cadangan untuk memindahkan Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia (RMAF) dari Battleworth ke Labuan. Beliau mencadangkan Pangkalan Udara perlu dipindahkan ke Tawau demi kepentingan keselamatan di timur Sabah.
Bekas Menteri Pengangkutan, Leo Tiong Lai mencadangkan agar kawasan Eskom dan Eszon dilanjutkan ke seluruh Sabah seperti mana yang dicadangkan oleh Yong Teck Lee. Pada 23 Januari 2015, Tentera Udara Diraja Brunei menghadiahkan 4 S-70 Black Hawk kepada Kerajaan Malaysia. Malaysia berkata ia akan menggunakannya dalam penambahan aset yang ada untuk mempertahankan Sabah daripada serangan lanjut pada masa akan datang oleh Lanun Moro. Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI) kerana penubuhan tersebut hanya ditubuhkan selepas banyak tekanan daripada orang-orang Sabah. Manakala Parti Bersatu Sabah (PBS) berkata kerajaan Filipina menjadi pihak tertuduh bagi kesengsaraan warga di Sabah. Hal ini sebagai tindak balas kepada ucapan oleh Duta Filipina ke Malaysia, J. Eduardo Malaya yang menegaskan bahawa pendatang kanak-kanak Filipina di Malaysia berhak untuk mendapat pendidikan formal. Walaupun beliau menyokong cadangan itu, calon limbahau Johnny Mositun mengingatkan, bilangan rakyat Filipina di Sabah, undang-undang atau menyalahi undang-undang adalah besar tetapi apa yang Manila telah lakukan atau sedang lakukan untuk lihat pendidikan mereka. Ia merupakan keengganan Manila untuk menubuhkan sebuah pejabat konsular di Sabah yang telah membuat hidup sukar bagi beratus-ratus ribu rakyat Filipina di negeri ini dan Malaysia terpaksa menanggung kosnya. Hampir separuh daripada pesakit yang menggunakan Hospital Sabah kebanyakannya rakyat Filipina. Bagi bahagian yang lebih baik daripada 4 dekad, rakyat Filipina di Sabah, pelarian, pekerja asing dan pendatang tanpa izin, semuanya telah menafikan apa-apa perkhidmatan atau bantuan yang besar daripada kerajaan Filipina. Mereka bertahan hanya kerana kerajaan Malaysia mematuhi dengan ketat kepada norma-norma dan piawaian undang-undang dan hak asasi manusia antarabangsa. Kami memberi mereka pekerjaan, mereka memanfaatkan segala kemudahan sivik kami, dan kini ia tersirat yang kita perlu mendidik anak-anak mereka juga. Apa seterusnya? Johnny Mositun, United Sabah Party (PBS) Sekretari Jeneral. Pemimpin Sabah yang lain seperti Darul Lee King bersetuju dan mengingatkan kerajaan Filipina untuk mencontohi pelan kerajaan Indonesia dengan menubuhkan konsulat di Sabah untuk menjaga rakyat mereka dan menubuhkan sekolah untuk anak-anak mereka. Pada satu kenyataan, beliau berkata, kerajaan Filipina harus menerima hakikat bahawa Sabah merupakan sebuah negara yang berdaulat dan bahawa ia perlu menubuhkan konsulat di negeri ini demi kebaikan rakyatnya. Pendatang Filipina mesti mendaftar untuk membolehkan mereka mempunyai peluang yang lebih baik di Sabah, mempunyai kehidupan dan pekerjaan yang betul kerana ia adalah tidak adil untuk mengenakan masalah Filipina kepada Sabah atau kerajaan Malaysia semata-mata kerana kerajaan Filipina tidak mahu mengambil tanggungjawab untuk rakyat sendiri. Darul Lee King, Ahli Pembangkang PKR.